Coffee Talk bersama dengan panel jemputan. Dan sebelum itu kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada KFC, Kentucky Fried Chicken Sdn Bhd yang telah sudi menaja kopi kita pada malam ini untuk menyempurnakan lagi Coffee Talk. Dan kemudian kepada College Instek yang telah menaja chocolate ball. Dan kepada Red Card Sdn Bhd, Red Card Network, maafkan saya, Red Card Network yang menaja pizza. Kalau macam ni saya nak jadi panel jugalah. Semua orang nak taja makanan. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput moderator kita pada malam ini, Saudara Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, Penolong Setiausaha Agong Angkatan Belia Islam Malaysia. Dan panel kita pada malam ini, panel utama, Tokoh Belia Negara 2014, Saudara Jupitri bin Johar. Dengan segala hormat jadi persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam diucapkan kepada semua pengunjung Kompleks PKNS pada malam ni. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Hanif, pengacara majlis kita pada malam ini. Yang saya hormati panel jemputan kita yang kita bawakan khas pada malam ini untuk kita bicara Coffee Talk. Sebelum tu saya difahamkan tadi ada tajaan ya. Jadi kalau kita tengok dekat depan ni ada kopi masih lagi panas sebenarnya dari KFC. Terima kasih. Kalau ada ayam yang mungkin boleh dihantar lepas ni kita adu-adukan juga. Dan juga terima kasih kepada College Instek ada banyak ni, kita tak habis, belum habis. Selagi itulah kita akan adakan perbincangan pada malam ini. Yang saya hormati juga tetamu kita pada malam ini, Profesor Dato' Insinyur Hassan Basri. Beliau merupakan pengerusi Yayasan Takmir Pendidikan. Saudara Mak Saparudin Yusof, Exco Pendidikan ABIM merangkap pengarah program Karnival Pendidikan 2014 di PKNS. Juga guru-guru daripada Yayasan Takmir dan juga Sekolah Seri dan juga semua pengunjung yang dihormati sekalian. Baiklah, malam ni kita akan adakan perbincangan santai berkaitan dengan isu yang mungkin bukan sahaja berkisar tentang pendidikan. Dan saya akan percaya tokoh yang kita bawakan ini juga merupakan seorang yang boleh berbicara berkaitan banyak dimensi persoalan-persoalan semasa yang mungkin kita boleh kupas dan bincangkan. Sebelum tu juga hadirin yang saya hormati, perbincangan kita juga dirakam secara live pada malam ini dan anda semua boleh mengikuti perbincangan kita di streaming www.waptv.my waptv.my. Jadi anda juga boleh mengikuti perbincangan kita secara live dan juga mungkin selepas ini untuk susulan boleh kita sama-sama menelusuri laman web tersebut. Baik, perkenalkan tokoh terlebih dahulu sebelum kita berbicara secara lebih lanjut. Saudara Jupitri Johar, anak muda yang baru-baru ini telah dianugerahkan dengan tokoh Belia Negara pada tahun 2014 pada dengan sambutan Hari Belia Kebangsaan, Hari Belia Negara yang disambut di Putrajaya. Beliau merupakan Presiden ABIM yang terlibat secara khusus dalam penganjuran program-program yang berbentuk kebeliaan dan juga intelektual. Dan esok beliau ada satu program penting lagi yang kita sama-sama anjurkan juga di peringkat ABIM bersama dengan Karangcraft, yang mana kita akan mengadakan seminar pemikiran Syed Ramadan Al-Buti, yang mana mungkin hadirin yang berkesempatan untuk esok boleh turut sama hadir ke program tersebut. Beliau juga sekarang merupakan pelajar yang sedang mengikuti pengajian PhD, Doctorate PhD di Universiti Putra Malaysia dalam kerja kebeliaan, fokus memang kepada isu kebeliaan. Dan beliau juga merupakan pengurusi GPTD atau Grup Penjejak Tamadun Dunia dan juga merupakan timbalan speaker Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan, tapi fokus kepada beliau. Dia bukan Dewan Undangan Negeri yang ada sekarang dah. Baik, Abang Jo, mungkin sebelum buka bicara ni mungkin ada satu ekspresi khusus Abang Jo berkaitan dengan program Karnival Pendidikan yang dianjurkan oleh Habib pada kali ini. Sebagai permulaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera rakan-rakan pengunjung Kompleks PKNS Bangi, Saudara Fahmi dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Saya harap juga seperti Fahmi, selepas ini ada potongan-potongan ayam akan hadir bersama-sama. Kita harapkanlah mungkin dalam sekejap lagi datang, InsyaAllah.
Ada Afid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, saya panjangkan ucapan perkenalan kepada rakan-rakan pengunjung. Teruskan pengunjungan anda, pembeli belahan anda, makan dan minum sebagainya, tapi pinjamkan telinga anda untuk kita sama-sama berbincang. Dan saya rasa seronok sebab ini merupakan kali keempat saya berada di kawasan umum macam ni. Saya masih ingat lagi beberapa bulan yang lepas di khidmat Pasaraya Khidmat di Senawang bersama dengan kawan-kawan Majlis Belia Malaysia. Kita juga macam ni berinteraksi dengan pengunjung-pengunjung, bagaimana kita nak mendidik belia dan masyarakat untuk memahami isu-isu kepenggunaan. Dan beberapa bulan yang lepas juga saya di Maidin Seremban 2, Fahmi. Juga ketika itu sempena pameran ataupun expo buku peringkat Negeri Sembilan. Saya diberikan satu slot untuk dikendalikan, kita berbincang tentang generasi muda dan kepentingan untuk menuntut ilmu dan membaca buku. Jadi menarik kita dapat bertemu, alhamdulillah, dengan program-program macam ni, Fahmi, kita dapat bertemu terus dengan kita punya mad'u ataupun mad'u ni bahasa Arab maknanya kumpulan sasaran yang kita boleh share ilmu kita, kita boleh share idea kita, kita boleh share pemikiran kita supaya kita sama-sama boleh berinteraksi dengan masyarakat. Jadi alhamdulillah malam ni adalah malam yang ataupun kali yang ketiga saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seperti saya sebutkan tadi, di khidmat, di Maidin dan juga hari ini di PKNS. Saya rasa ni program yang cukup baik, Fahmi, untuk kita dapat berkongsi pandangan, idea dan sebagainya. Mungkin Abang kalau tengok pada kehadiran rakan-rakan yang ada ni terdiri daripada mereka yang punyai kepelbagaian. Ada yang datang single, yang datang berkeluarga, yang datang dengan anak, yang datang dengan tujuan untuk membeli belah. Ada datang juga orang kata sebut sebagai window shopping. Kita mengambil contoh hari Sabtu dan Ahad ni sebagai hari yang orang kata kita nak keluar daripada tekanan kerja ataupun bebanan pelajaran dan sebagainya. Kita cari ke sini ingat tenang lah, tapi datang sini ada juga program keilmuan. Jadi macam mana Abang Ju melihat kepada soal bagaimana kita nak jangan bezakan ataupun kita nampak kepentingan untuk kita bersama-sama dalam program seperti ini, tapi pada masa sama kita nak juga dalam suasana yang santai, yang kita boleh relax dan tenang fikiran. Mungkin Abang Ju boleh komen. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, rakan-rakan, khususnya pengunjung muda, biasanya kalau kita nak berlibur pada hari Sabtu Ahad ni, kita tidak mahu ada elemen-elemen yang terlalu berat. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, rakan-rakan sekalian, kita harus gabungkan sebenarnya dalam kehidupan kita ni. Biarlah kehidupan kita ni seimbang. Mungkin kita pergi tempat yang bersifat berlibur macam ni untuk membeli belah dan sebagainya, tapi kita ada satu tanggungjawab untuk kita mempersiapkan diri kita dengan perkara-perkara yang berfaedah. Sebab itu program-program pembangunan belia kita gabungkan, Fahmi. Biasanya program belia orang kata program-program yang terlalu santai, terlalu tidak ada pengisian. Tetapi kita cuba ubah formula itu supaya program-program pembangunan belia itu, program-program mendidik masyarakat itu digabungkan. Sebab itu kita buat di sini supaya kita dapat bertemu dengan kumpulan sasar yang sebenarnya. Jadi biasanya program-program pembangunan belia dan masyarakat ni biasanya kita gabungkan. Ada berunsur ilmu, yang keduanya ada berunsur rekreasi. Saya tak tahulah Abang Mat ada ke kita buat senaman pagi aerobik ke, kan? Bentuk-bentuk yang rekreasi. Yang keduanya ada bentuk hiburan. Alhamdulillah kita ada kumpulan-kumpulan nasyid dan kumpulan-kumpulan yang telah menghiburkan kita. Jadi kita dapat 3 atau 4 in 1. Dan anak muda dia suka program-program yang happening macam ni, di tempat-tempat yang membeli belah macam ni happening kan. Sebab masing-masing ada dengan aktivitinya, tapi masih boleh lagi mendengar apa yang kita bincangkan. Jadi program tu harus happening, harus ada ilmu, harus ada sifatnya rekreasi, harus sifatnya hiburan. Jadi dia tidak semata-mata hiburan, Fahmi. Jadi malam ni kita ada talk show yang berbentuk ilmu. Kita ada booth-booth yang menjual buku-buku yang bersifat ilmu. Cuma kita tidak ada lagi Abang Mat adalah bersifat rekreasi. Kita tak bolehlah main futsal lah tadi kan. Tak sesuai. Tapi mungkin
kita boleh fikirkan dalam masa hadapan Fahmi, supaya kita boleh gabungkan elemen-elemen ini supaya masyarakat dia ada ilmu, dia dapat beriadah, dia dapat berhibur, dan dia dapat dalam masa sama bersosial dengan keluarga dia, dengan masyarakat di sekeliling. Baik, mungkin untuk hadirin-hadirin sekali lagi saya umumkan, pada malam ini kita bersama dengan saudara Julfitri Johar, tokoh belia negara, untuk kita bincang dan juga kupas isu-isu menarik semasa, dan kita akan sentuh juga isu-isu tempatan, isu antarabangsa selepas ini. Jika ada soalan ataupun ada pertanyaan yang mungkin ingin tanyakan, mungkin boleh SMS pada saya ataupun boleh beritahu pada jawatankuasa untuk saya berikan soalan kepada Saudara Julfitri. Dan alhamdulillah, seperti mana yang disebutkan oleh Saudara Julfitri tadi, penganjuran program seperti ini Kaniba Pendidikan merupakan satu nikmat yang perlu diraihkan oleh orang-orang yang berada di lembah kata Bandar Baru Bangi. Sebab saya difahamkan Bandar Baru Bangi ini sebagai satu bandar ilmu, yang mana kita ada universiti yang terkenal, UPM, UKM, kita ada kampus pendidikan, perguruan, ada sekolah dan juga ada kolej Darul Hikmah sebagai contoh. Maka ini satu manfaat ruang yang sewajarnya dimanfaatkan. Dan pada hari ini juga saya difahamkan, alhamdulillah, begitu ramai sambutan daripada adik-adik. Ada penganjuran mewarna dan juga menulis khat. Dan esok kita ada bintang cilik. Saya difahamkan esok ada lagi, mungkin ada ibu bapa yang berminat untuk terus bersama-sama dengan kami. Boleh teruskan sehingga esok kita ada program ini sehingga esok. Baik, Abang Jul, kita bicara juga tentang persoalan semasa. Orang membeli belah. Kalau dulu RM100 boleh membeli jumlah barangan yang banyak. Sebab orang kata sekarang ni kita ni dah alhamdulillah dapat meringankan beban kita. Beban kita sekarang ni ringan. Kalau dulu RM100 penuh satu troli. Sekarang ni ringan beban ni sebab RM100. Mungkin masih lagi kita tidak boleh memenuhi troli yang ada. Jadi faktor semasa ni, kenaikan harga dengan kos sekarang yang semakin tinggi, dengan taraf isi rumah yang mungkin membebankan. Bagaimana Abang Jul melihat persoalan ini, terutamanya kepada orang-orang muda yang ada dalam kompleks ni? Bagaimana kita nak menghadapi suasana seperti ini? Soalan yang baik daripada Fahmi, dia berkaitan dengan gaya hidup, tuan-tuan dan puan sekalian, rakan-rakan sekalian. Dia berkaitan dengan soal gaya hidup. Saya masih ingat lagi kita bincang tentang soal belia dan perumahan. Bagaimana sekali cabaran generasi muda adalah bagaimana mereka boleh mendapatkan rumah yang affordable, yang mampu milik. Bila kita sembang-sembang, akhirnya kita bincang, kita dapati bahawa sebenarnya kita harus ubah gaya hidup kita sebenarnya. Ada orang baru lepas kerja, Fahmi, tuan-tuan dan puan sekalian, baru kerja 1 bulan, kerana terikutkan dengan budaya consumerism, budaya kepenggunaan yang tidak berbasiskan Islam ataupun tidak berbasiskan adat ketimuran, akhirnya mereka terpengaruh. Maknanya baru sebulan kerja, target dia kalau boleh, baru bulan pertama kerja, dapat gaji pertama, dia dah fokus dan tumpu untuk sekurang-kurangnya memakai Toyota Vios. Itu standard yang paling. Kancil dia tak main, kan? Kancil, rusa, seladang dia tak main. Paling kurang baru bekerja sebulan, standard dia nak pakai dah Toyota Vios. Kerana apa? Pengaruh kawan-kawannya. Kalau dia mampu tak apa, Fahmi. Tapi persoalannya kita kadang tak mampu kerana terikutkan budaya consumerism yang hanya mementingkan keuntungan. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, kalau kita naik Lebuh Raya Plus, kan, kita cuba kaji iklan-iklan yang ada di sepanjang jalan, kan. Apa bentuk-bentuk iklan yang dipaparkan sepanjang Jalan Plus? Tak lain tak bukan iklan yang ada sepanjang Lebuh Raya Plus, ataupun orang tua kata pantang lalu ulur selalu plus. Kita tengok sepanjang jalan tu, Fahmi, memang iklan-iklan itu dipaparkan adalah fokus mereka adalah untuk attract, untuk tarik minat generasi muda membeli produk-produk mereka. Sebab itu kita terpengaruh banyak dengan gaya hidup, dengan budaya consumerism yang mahukan pengguna-pengguna muda khususnya untuk berbelanja,
yang akhirnya mereka terpaksa menanggung hutang yang banyak. Kita lihat Fahmi, antara isu belia juga adalah isu belia muflis. Kerana mereka terpengaruh dengan budaya kad kredit, duit tak ada. Tapi kerana nak beli jenama-jenama yang high class, orang kata, dia tak main slipper yang harga berapa ringgit ni Fahmi? Dia tak main, dia nak paling kurang ada standard crop, crop ke yang paling mahal? Tak kan? Ada jenama lah. Kalau minyak wangi tu kan, saya membaca majalah Irfan Khairi baru ni, paling mahal satu botol minyak wangi yang paling mahal di dunia ni berharga Fahmi, berapa ringgit ke kakak? Paling mahal Paling mahal. Dia ada top 10 senarai wangi-wangian yang paling mahal di dunia. Yang paling mahal Fahmi, yang paling mahal dia kecil aja, berjumlah lebih kurang 1 juta US. Tetapi ada orang beli sebenarnya. Macam kita ni beli dekat, kalau pakai tu tak payah mandi lah, tak payah mandi. tak payah lah. Tak payah mandi sebulan. Wangi dia. Kita beli di Masjid India aja, yang bau pun macam kan, tak berapa nak menyelerakan. Tapi mereka ada guna kerana pengaruh daripada iklan-iklan yang mahukan gaya hidup mewah, kan? Kosmetik sebagai contoh. Ada satu kajian terhadap wanita, 1 bulan berapa dia spend untuk maintenance dia punya makeup, kan? Satu kajian menunjukkan paling kurang wanita yang menggunakan kosmetik ini paling kurang maintenance dia 2,000 sebulan. Mungkin dengan dia punya mascaranya, dengan dia punya foundationnya, dia punya powdernya, kan? Macam mana kalau seorang anak muda lelaki yang nak berkahwinkan seorang wanita yang maintenance dia aja 1 bulan 2,000 untuk kosmetik aja, tak masuk lagi untuk makan KFC. Promosi kan, sebab taja kita harap-harap ayam akan keluar lepas ni, InsyaAllah. Bayangkan, kerana apa? Kerana budaya consumerism yang mana sebenarnya mereka tak mampu, tetapi kerana terlalu mengikut gaya hidup, mereka terpaksa mengeluarkan belanja yang banyak. Baik, kalau tengok memang itu realiti yang berlaku hari ni Abang Ju. Dan saya kena percaya juga, kita bercakap ni bukan kita tak alami. Kita pun alami, tapi mungkin ada kaedah-kaedah yang tertentu yang mungkin boleh kita jadikan sebagai rujukan perbincangan kita. Kita sentuh tentang isu consumerism. Berbicara tentang anak muda. Anak muda juga dikaitkan dengan soal yang agak negatif. Seolah anak muda ni dikambing hitam kan. Berbicara tentang soal masalah sosial yang berlaku dalam negara, semuanya dikaitkan dengan anak muda, mengambil kira sistem yang menekan, yang akhirnya memangsakan anak muda. Dan juga persoalan yang mungkin kita nampak sekarang ni, Abang Ju, kita boleh tengok bagaimana soal kemarau, tauladan dan juga kebanjiran idola yang ada ni. Bagaimana mungkin Abang Ju melihat kepada perspektif ini, melihat bahawa saya tadi dalam radio Era tertukar siaran macam ada panggilan telefon daripada seorang pemanggil. Dia menyatakan, dia telefon kepada DJ tu, dia tanya, kenapa siaran langsung konsert Akademik Fantasia tu buat hari Ahad? Dia boleh tanya pula kepada DJ tu. Jadi DJ kata, kena tanya pada penerbit lah, saya bukan penerbit. Dia kata sebab apa? Sebab apa yang ditanya soalan seperti itu? Dia kata sebab hari Ahad ni malam tu saya dah nak balik universiti. Saya nak masuk ke college community dan sebagainya. Malam tu lah malam untuk kami berada di perjalanan. Jadi kalau konsert tu buat hari Sabtu kan kami boleh ramai-ramai duduk. Ini salah satu faktor, contoh yang mungkin Abang tu boleh ulas selepas ni. Ya, rakan-rakan sekalian, teruskan. Sambil-sambil beli belah tu, kita pinjamkan telinga, teruskan. Itu tak ada masalah. Sambil-sambil beli ayam KFC tu, sebut KFC lagi. Tak sampai-sampai kan. Teruskan. Tapi apa yang cuba saya jawab persoalan yang ditimbulkan oleh saudara Fahmi tadi, tuan-tuan dan puan sekalian, rakan-rakan sekalian, adalah biasa generasi muda ni disinonim, dikaitkan dengan gelaran-gelaran yang negatif. Kalau media-media sosial, media-media arus perdana pun, perkara-perkara yang kontroversi biasanya akan dipaparkan di bahagian depannya berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Sebab itu masa saya belajar dulu, saya ingat lagi di Durham, di utara England,
Saya ingat kat Malaysia je gelaran-gelaran negatif ni diberikan. Di UK pun sama juga, gelaran-gelaran negatif yang diberikan kepada generasi muda dengan pelbagai gelaran. Sebab itu kalau di Malaysia kita sinonim dengan generasi muda kita dengan 5L. L yang pertama, generasi muda dikaitkan dengan love and lust, dengan percintaan dan nafsu. Ini gambaran-gambaran negatif yang cuba diketengahkan dan sebahagiannya betul, kan? Kerana generasi muda ni dikaitkan dengan L yang pertama, love and lust, cinta dan nafsu. Dan inilah masa yang paling high untuk anak muda bercinta, kan? Biasa dikaitkan dengan, dan love dan lust ni biasanya dikaitkan dengan benda-benda yang negatif lah, bukan ke arah yang baik, kan? Bukan ke arah yang positif, kan? Itu biasa dikaitkan dengan jenis muda. L yang kedua, saudara fahami dan rakan-rakan sekalian, adalah leaving home, meninggalkan rumah. Kerana rumah dah padat, rumah dah tak boleh accommodate, kerana ibu dan bapanya very produktif, kan? Saya 2 malam lepas dengan program Abi Wilayah, kita buat satu survey di flat Seri Sarawak. Flat Seri Sarawak ni dekat aja dengan Pudu, kan? Sebahagian generasi muda sebut kenapa mereka lepak di luar, kerana rumah mereka terlalu kecil, bilik hanya ada 2, adik-beradik ramai. Jadi perkara yang dia boleh release tension adalah dengan keluar, mengambil angin, lepak dengan kawan-kawan. Jadi mereka terpaksa leaving home kerana rumah yang terlalu padat. Saya tak dapat bayangkan duduk di flat Seri Sarawak di tengah-tengah bandar, dalam keadaan hiruk pikuk kota. Macam mana anak-anak muda ni dibesarkan dalam keadaan begitu besar cabarannya. Ini disebutkan oleh mereka sendiri bahawa kenapa mereka keluar rumah, kerana rumah yang terlalu padat. Itu L yang kedua, living home. L yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, adalah living in prison, kan? Living in prison maknanya generasi muda ni sinonim dengan duduk di penjara-penjara kerana melakukan pelbagai kesalahan, melakukan pelbagai masalah-masalah juvana. Saya masih ingat lagi di Negeri Sembilan ada satu kes adik Farid yang dipukul oleh 5 sekawan Power Rangers. Kerana apa? Kerana semata-mata adik Farid ni tak bagi pinjam streka. Akhirnya kerana tak bagi pinjam streka dan dikatakan adik Farid ni sebagai orang lempoyo, akhirnya 5 sekawan Power Rangers ni tendang budak ni, bully budak ni sehingga mati. Kerana tidak berfikir panjang, akhirnya terpaksa merengkok dalam penjara. Budak yang orang kata SPM-nya bagus, ambil SPM dalam penjara, tetapi kerana mengikut hati dan rasa, akhirnya mereka merengkok dalam penjara. Saya masih ingat lagi membaca penghakiman Hakim Azmi Ma'ah ketika menghakimi 5 orang budak Power Rangers yang pukul budak Farid ni sampai mati. Dia sebut satu aja, ikut rasa binasa, ikut hati mati, ikut nafsu lesu. Akhirnya terpaksa merengkok dalam penjara kerana apa? Kerana terlalu mengikut nafsu. Itu L yang ketiga, living in prison. Maknanya generasi muda ni sinonim dengan perkara yang negatif, duduk dalam penjara. Yang keempat, L yang keempat adalah loafing, iaitu lepak. Alhamdulillah hari ini kita ada karnival pendidikan. Walaupun generasi muda lepak di sini, tetapi generasi muda kita, masyarakat kita diisi dengan program-program keilmuan sebegini, kan? Itu L yang kedua, loafing. Sekarang ni ada cyber loafing, disebut sebagai keyboard warrior, kan? Dia melepak depan Facebook, depan Twitter, kan? Dulu zaman saya ingat masa zaman 90-an Fahmi, lepak-lepak di sini saja, kan? Di kompleks-kompleks. Tapi sekarang ni ada cyber loafing, cyber bullying, kan? Dia bully kawan dia secara online, sehingga ada yang membunuh diri kerana lepak-lepak yang tidak bermanfaat dalam media sosial. Dan L yang kedua saya lupa Fahmi. Mungkin kalau sampai ayam baru boleh ingat L yang kelima. Panggilan terakhir untuk aku. Panggilan terakhir. Dah 3 kali ni tak dengar-dengar kan? Okey, setakat tu saja. L yang kelima, kalau ayam keluar, L kelima keluar, insya-Allah. Jadi ada 5 yang saya rasa penting juga sebenarnya.
sebagai satu panduan kepada kita. Bukan saja kita nak sebut bahawa ini sebenarnya masalah kepada orang muda, tapi sebenarnya ini isu-isu yang biasanya dibicarakan dan penting, sebab saya nampak kat sini ramai ibu bapa yang masih lagi mempunyai anak yang masih muda, dan secara tak langsung juga tidaklah salah kita pergi ke cyber cafe, betul Salah ke kalau saya bercerita, betul? Salah ke saya pergi ke cyber cafe? Salahkah Saya rasa tak salah pergi cyber cafe kalau ada tujuan-tujuan yang baik, nak release tension, nak dapatkan maklumat. Tapi jangan terkejut Fahmi, ada orang bercinta dalam cyber cafe dengan terus guna media sosial. Gunakan cyber cafe ni, dia cium kamera komputer tu, nak cium kekasih dia dalam komputer tu, dia cium komputer tu. Punya tahapnya, orang kata cinta anak-anak muda sekarang macam tu tahapnya. Tapi kalau nak pergi untuk tujuan yang baik, saya rasa tak ada masalah. Okay, kalau tengok ni, kalau kita berbicara tentang permasalahan dan isu yang berlaku dalam kalangan anak muda, bagaimana pula penjumpa melihat kepada potensi anak muda, kejayaan yang mungkin boleh dijadikan sebagai iktibar dan juga ibrah kepada kami yang mempunyai, mungkin ada yang ada anak-anak di sini. Bagaimana kita nak menunjukkan elemen positif kepada anak muda rather than kita hanya memberi fokus kepada isu-isu yang bersifat negatif? Adakah saya sebut tadi kita banjir idola kemarau tauladan yang bagaimana yang perlu kita angkat dalam keadaan dan konteks masa pada kali ini? Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya generasi muda ni dia penuh dengan potensi. Dia lahir dengan ratusan potensi yang ada pada diri dia sendiri, yang mana dia tidak akan dapat melihat potensi yang hebat itu melainkan dengan bimbingan daripada orang tua. Saya masih ingat lagi dulu saya belajar dalam konsep kerja belia, dia ada konsep an adult who make a difference. Dia sebut sebagai orang dewasa yang melakukan sesuatu yang berbeza, iaitu dengan menyelahkan potensi-potensi generasi muda. Tuan-tuan bayangkan macam Mak Rempit, dia pun ada potensi dia. Tak semua Mak Rempit yang ke arah negatif. Maknanya saya nak maksudkan bahawa generasi muda seperti Mak Rempit ni, dia ada potensi dia. Kalau dia panggil kawan dia, jom kumpul 3:30 pagi, kawan-kawan dia akan ikut. Itu satu ada kualiti leadership yang ada kepada seorang Mak Rempit yang sepatutnya dibimbing oleh golongan dewasa ke arah yang lebih baik. Sebab mereka ada nilai, mereka ada kualiti, mereka ada potensi untuk memimpin. Kalau kita tanya mereka, mereka orang yang hebat sebenarnya. Saya terlibat dulu sahabat-sahabat sekalian ketika memegang Setiausaha Agung Majlis Belia Negeri Sembilan. Kita tackle isu-isu Mak Rempit ini di Litar Seri Senawang. Ada litar. Dekat Senawang ada satu litar namanya Litar Seri Pagi. Memang menghubungkan di antara Tol Senawang hingga ke hujung ke Kuala Pilah. Di situ banyak kadang orang merempit, budak-budak muda. Kita diberikan peluang untuk kaunseling, bertemu dengan anak-anak muda ni kerana tanggungjawab kita untuk membimbing mereka. Dan mereka orang yang hebat sebenarnya. Mereka ada quality leadership, ada quality followership, kepengikutan, kepimpinan. Dan bila kita tanya dia, ni kenapa merempit ni adik? Kerana kawan-kawan adik semua dah meninggal. Ada yang putus kepala, ada yang cedera, kan? Tengok jawapannya, dia kata, bang, yang mati tetap mati, yang hidup mesti meneruskan perjuangan. Falsafah anak muda Rempit. Maknanya dia ada jawapan yang baik sebenarnya. Tapi macam mana kita nak bimbing dia supaya dia gunakan potensi dia ke arah kebaikan, kan? Tanya lagi ni adik, kenapa merempit ni kan? Kawan-kawan ni banyak yang dah cedera. Dia kata, bang, yang mati, dia kata, bang, sekurang-kurangnya kawan saya mati di jalan yang lurus. Kan? Hebat Mak Rempit punya jawapan, kan? Kalau kita tanya budak-budak yang coupling dekat Bukit Ampang tu, sahabat saya bacakan hadis, kan? Dia mungkin pun silap cara, kan? Dia bacakan hadis, dia tak boleh ni berdua-duaan, kan? Berdua-duaan tanpa zu mahramin, tanpa mahram ni tak boleh. Dia kata, bang, tu hadis sahih ke hadis dhaif? Dia boleh tanya. Maknanya mereka ni hebat sebenarnya. Ada ilmu, ada potensi, tapi bagaimana kita nak serlahkan. Sebab itu kajian saya, bidang pengajian PhD saya berkaitan dengan positive youth development, pembangunan belia positif. Bagaimana kita nak menghak upayakan belia kita
mengupayakan masyarakat kita untuk membimbing belia kita menjadi orang yang hebat. Peranan masyarakat penting. Dia ada dinamakan 40 asset building. Bagaimana kita nak membina dengan 40 aset yang ada pada masyarakat, yang ada pada belia, bagaimana kita nak membangunkan belia ini supaya potensi mereka diserlahkan ke arah yang baik. Contoh macam Syahrul Yuzi. Dia dulu berlumba kat luar. Tapi bila potensi dia diangkat. Saya bertemu Syahrul Yuzi kan. Dia dulu pelumba negara, Fahmi Syahrul Yuzi. Dia biasa buat kona-kona baring. Dulu dia berlumba di luar, tapi dibimbing dia, diserlahkan potensi dia, akhirnya dia boleh menjadi seorang pelumba yang hebat. Dengan syarat dia ada bimbingan. Roger Federer, saya baca Reader Digest. So Roger Federer ataupun seorang lagi siapa tu? Tenis. Yalah, tenis lah. Roger Federer dengan Rafael Nadal. Kan? Mereka ada bakat sejak kecil. Formula kejayaan mereka bukan saja ada bakat, tapi yang keduanya adalah dibimbing oleh jurulatih yang hebat. Dia tak boleh orang tu ada bakat tapi tidak dibimbing oleh jurulatih yang hebat. Disebut dalam Reader Digest tu, formula seorang ahli sukan tu hebat kerana apa? Yang pertamanya dia ada bakat. Semua anak muda ada bakat. Tapi yang kedua yang paling penting adalah bimbingan daripada orang tua jurulatih untuk menjelaskan bakat mereka. Contoh dalam badminton pun sama. Kita perlukan, lepas Lee Chong Wei siapa? Kita perlukan Lee Chong Fahmi untuk lahirkan. Jadi itu peranan orang dewasa lah, Fahmi Kita dikabarkan ada persembahan kan ni? Tak ada. Kalau saya pun rasanya tuan-tuan, saudara-saudara yang saya hormati sekalian, selain daripada saya sendiri yang bertanyakan soalan, saya mungkin akan bagi ruang kepada penonton, hadirin-hadirat yang mungkin ada soalan yang saya boleh pergi untuk tanyakan terus kepada ahli panel kita. Kalau ada nanti mungkin boleh angkat tangan, saya akan pergi dan bercakap tentang apa yang disebutkan oleh Saudara Julfitri tadi. Saya teringat pesan dan juga kata-kata oleh Datuk Dr. Siddiq Fadil, Presiden Kolej Darul Hikmah. Dia menyebutkan bahawa apabila kita bersama dengan orang muda dan juga orang tua, bersama dengan orang muda, kita jangan tanya dia apa pengalaman dia. Kalau bersama dengan orang muda, kita akan tanya apa cita-cita dia. Dan kalau kita bersama dengan orang yang lebih tua daripada kita, kita kena tanya apa sebenarnya pengalaman yang kita boleh ambil daripada tokoh ataupun orang yang lebih pengalaman ini. Mungkin ada soalan yang ingin ditanyakan oleh penonton di bawah. Kalau ada mungkin boleh angkat tangan dan saya boleh berikan mikrofon ini untuk ditanyakan. Ada yang berbaju biru, bertudung biru ni, nak tanya soalan? Ada soalan? Topiknya kita bincang tadi berkaitan dengan pertama isu-isu yang melibatkan isu kepenggunaan, isu kekeluargaan. Kita menyentuh tentang isu masalah jejak sosial dan juga positive youth development yang disebutkan tadi. Mungkin kita juga akan berbincang tentang soal yang mungkin menyentuh tentang isu-isu di luar, isu-isu umat mungkin selepas ini. Cuma kalau ada soalan mungkin boleh bertanyakan kepada ahli panel. Jika tiada, kalau kita boleh teruskan dulu maju sementara menunggu KFC yang akan tiba sebentar nanti. Bagaimana Maju melihat kepada persoalan berkaitan dengan soal yang hangat dibicarakan ketika ini? Kita berbicara tentang soal gerakan ISIS, Islamic State of Iraq and Levant. Ini juga antara trend orang muda yang berminat dengan soal saya nak berjihad bang. Selain daripada mati di jalan yang lurus tadi, saya juga mahu memberi sumbangan bakti saya dalam soal jihad ini. Bagaimana mungkin abang melihat pada soal jihad dalam kalangan orang muda ni? Mungkin sebagai tuan-tuan dan puan sekalian, isu anak muda kita berjihad di Syria. Saya terlibat secara langsung Fahmi menangani isu ini. Dan kami pun ada kawan daripada booth Malaysia Lifeline for Syria di hujung. Dan kita dapati banyak anak muda yang bersemangat. Seperti saya sebutkan, mereka ada potensi, ada semangat nak bangunkan agama, nak bangunkan negara, tetapi mereka terperangkap dengan kumpulan dan ilmu yang salah. Sebab itu anak muda diminati oleh pelbagai kelompok. Ajaran sesat, dulu kita ada masalah pemuda kafir, Fahmi. Dia target anak-anak muda yang tak ada background agama tapi berminat nak buat perubahan diri,
Akhirnya dia kata nak bertaubat bayar 300. Nak bertaubat bayar 300 suami. Saya boleh buat duit macam tu. Kan? Kalau Abim kan nak bertaubat masuk Abim bayar 500. Kan kaya kita. Ini ajaran pemuda kafi yang kita tangani dulu. Nak bertaubat RM300. Nak berhijrah RM1,000. Nak pergi belajar tutup mata. Masuk dalam kereta, dah sampai tempat belajar baru buka tutup mata. Anak muda dia suka lah kan, upes abang, adventurous, tutup mata, nak pergi belajar, gelap kan. Itu cabaran. Anak muda memang ditarget oleh banyak kelompok. Even saya baca statistik Aedes pun, nyamuk Aedes pun suka pada orang muda. Yang umur 20-30 ni paling banyak jadi mangsa. Maknanya bukan manusia je yang suka pada anak muda ni. Aedes pun, nyamuk pun. Termasuklah sahabat-sahabat sekalian, gerakan-gerakan yang berada ekstremis di luar negara yang rekrut anak muda kita pergi berjihad di Syria. Sebab itu mereka tak faham sebenarnya konsep jihad yang sebenar. Angkat senjata ni adalah pilihan yang terakhir. Dan yang boleh mengumumkan untuk rakyat pergi berjihad adalah kerajaan. Jihad ni, angkat senjata ni Fahmi, dia tak boleh suka-suki dia. Orang muda cakap suka-suki suka-suki dia aja isytihar bahawa aku secara individu nak pergi berjihad. Dia macam hudud lah tuan-tuan. Hudud ini bukan tanggungjawab individu. Hudud ini tanggungjawab kerajaan yang buat. Begitu juga jihad. Kalau kerajaan